Diriwayatkan daripada Muhammad bin Abdurrahman bahawa ada seorang lelaki dari penduduk Iraq. Ada seorang penduduk Iraq. Qala lahu, berkata kepadanya, ini kepada Muhammad bin Abdurrahman, tanya untuk saya Urwah bin Az-Zubair tentang seorang yang ihlal haji, ihlal untuk buat haji. Bila dia telah bertawaf di Baitullah, halalkah? Adakah dia boleh buka ihramnya atau tidak boleh? Kalau dia berkata kepada engkau tidak halal, yang tidak boleh buka ihram, faqul lahu, katakan kepadanya bahawa ada orang berkata begitu, ada orang berpendapat begitu. Qala, kata Muhammad bin Abdurrahman, saya pun bertanya Urwah bin Az-Zubair. Urwah berkata, tidak halal, tidak boleh buka ihram orang yang telah ihlal haji kecuali dengan selesai mengerjakan haji. Qultu, saya pun kata, ada orang berkata demikian, ada orang berpendapat begitu. Qala bi'sa ma qal, buruk sekali pendapatnya itu, tak bagus sekali pendapatnya itu. Qala fatasaddani ar-rajul, orang itu pun mari kepadaku pula. Fasa'alani, dia bertanya aku. Fahaddathtuhu, aku pun cerita kepada dia lah. Faqala, faqul lahu, katakan kepadanya, fa inna rajulan kana yukhbiru, ada seorang lelaki menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan begitu. Kenapa Asma dan Zubair, wa ma sya'nu Asma wa Zubair fa'ala dhalik, melakukan begitu? Qala faji'tuhu, saya pun pergi kepada dia, saya pun ceritakan kepadanya perkara tadi, kata-kata orang itu. Faqala man hadha, faji'tu fadzakartu lahu, saya pun berkata kepadanya, siapa orang ini? Faqultu la adri, saya pun tak tahu. Qala fama balu, kenapa dia tu tidak mari sendiri jumpa dengan saya, tanya saya rasa dia ni orang Iraq ni. Qultu la adri, saya kata Muhammad tadi, Muhammad bin Abdurrahman, saya tak tahu. Qala, kata ni Ibnu Umar ni, fa innahu qad kadzaba, dia sesungguhnya telah berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah buat haji. Aisyah menceritakan kepadaku radhiyallahu anha bahawa yang mula-mula sekali, ini bukan Ibnu Umar ni tadi, Urwah bin Az-Zubair tadi, Urwah bin Az-Zubair, bahawa perkara yang mula-mula sekali dilakukan oleh Rasulullah bila sampai di Mekah, iaitu dia mengambil air sembahyang, kemudian dia bertawaf di Baitullah, kemudian Abu Bakar pula mengerjakan haji. Mula-mula sekali yang dilakukannya iaitu dia memulakan tawaf di Baitullah, kemudian tidak ada perkara lain yang dilakukan. Kemudian Umar seperti itu juga. Kemudian Uthman mengerjakan haji. Saya melihat perkara yang mula-mula dilakukannya ialah tawaf di Baitullah. Thumma lam yakun ghairuhu, kemudian tidak ada perkara lain berlaku. Kemudian Muawiyah dan Abdullah bin Umar. Kemudian saya buat haji bersama dengan Zubair, ayah saya, Zubair bin Awam. Perkara mula-mula dilakukan olehnya ialah tawaf di Baitullah. Kemudian tidak ada perkara lain berlaku. Kemudian saya melihat Muhajirin dan Ansar melakukan begitu. Kemudian tidak ada perkara lain berlaku. Kemudian orang yang terakhir saya lihat melakukan demikian ialah Ibnu Umar. Dia tidak membatalkannya dengan umrah. Ini Ibnu Umar ada di kalangan mereka, kenapa mereka tak tanya dia? Tidak ada siapa pun yang telah berlalu, melainkan mereka tidak memulakan dengan sesuatu bila mereka memijak kaki mereka selain daripada tawaf. Jadi mereka tidak memulakan dengan sesuatu bila memijak kaki di Mekah tu selain dari tawaf di Baitullah. Kemudian mereka tidak membuka ihram. Wa qad ra'aitu ummi, saya telah melihat ibuku, yakni Asma, dan makcikku, mak saudaraku, yakni Aisyah,
ketika mereka sampai yang ke Mekah ni, mereka tidak memulakan dengan sesuatu selain dari bertawaf di Baitillah. Kemudian mereka tidak membuka ihram. Waqad akhbaratni ummi, ibu saya menceritakan kepada saya bahawa dia sendiri datang bersama dengan adik-beradik perempuannya, yakni Aisyah, Zubair dan si fulan untuk mengerjakan umrah sahaja. Bila mereka telah menyapu rukun, yakni bucu Kaabah itu, halu, mereka pun membuka ihram. Waqad kadzaba fi ma dzakara min dzalik, orang itu telah berdusta pada apa yang telah disebutkannya itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Safiyah binti Syaibah daripada Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Katanya kami keluar dalam keadaan memakai ihram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ada binatang hadiyu bersamanya, maka hendaklah dia tetap di atas ihramnya, dan sesiapa yang tidak ada bersamanya hadiyu, maka hendaklah dia membuka ihramnya. Maka saya tidak mempunyai hadiyu, saya pun membuka ihram. Ada bersama saya Zubair, ada binatang hadiyu bersamanya, dia tidak halal, yakni tidak membuka ihramnya. Qalat, kata Asma, saya pun memakai pakaian saya, yakni pakaian biasalah, pakaian orang yang tidak ihram. Kemudian saya keluar, saya pun duduk menghadap Zubair. Dia pun berkata, bangun, meninggalkan aku, kata dia, pergi daripada aku. Fakultu, saya pun berkata, adakah engkau takut aku akan menerkam engkau, aku akan melompat kepada engkau? Diriwayatkan daripada Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhu, katanya kami sampai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kami datang dalam keadaan ihlal haji. Kemudian dia menyebutkan sebuah hadis Ibnu Jurayj tadi juga. Cumanya dia berkata, Zubair, istarkhi anni. Tadi dia kata qumi anni, tidak, dia kata istarkhi anni. Pergi jauh dariku. Sama lah lebih kurang tadi. Fakultu, saya pun berkata, adakah engkau takut aku akan melompat ke atas engkau? Ataupun kepada engkau. Diriwayatkan daripada Abdullah Maula Asma binti Abi Bakr, dia menceritakan kepada perawi Abil Aswad ini bahawa dia mendengar Asma kullama marrat bil hajun, bila setiap kali dia lalu dekat hajun, dia berkata sallallahu ala rasulihi wasallam, dia berselawat di situ. Sesungguhnya kami telah singgah bersama dia di sini. Kami pada hari itu khifaful haqaib, tidak ada banyak sangat barang. Jadi beg kami itu ringan, beg kami ringan. Qalilun zahruna, sedikit bekal kami. Qalilun zahruna, yani sedikit binatang kenderaan kami, unta kami. Qalilatun azwaduna, bekal kami pun sedikit. Fa'tamartu ana wa ukhti, saya dengan saudara saya, yakni saudara perempuan saya Aisyah, Zubair dan fulan telah mengerjakan umrah. Bila kami telah menyapu bait, ahlalna, kami telah halal. Thumma ahlalna minal ashi bil haji, kemudian kami pun ihlal pada petang besok dengan haji. Qala Harun fi riwayati Maula Asma, dia tidak menyebutkan Abdullah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Muslim Al-Qurri, katanya saya bertanya Ibnu Abbas tentang mut'ah haji, dia membenarkannya. Ibnu Zubair melarang darinya. Faqala, dia pun berkata, ini ibu Ibnu Zubair ada nih, dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan yakni mut'ah haji itu. Fadkhulu 'alaiha, pergi masuklah berjumpa dengan dia, tanya dia. Qala, kata perawi ini, kami pun masuk menemuinya. Rupa-rupanya dia seorang perempuan yang gemuk, amya, sudah buta, tak nampak dah penglihatan dia. Faqalat, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkannya, yakni mut'ah haji itu. Ini dalam ini pula sama dengan tadi juga ada beza sikit. Dalam hadisnya al-mut'ah, dia tidak sebut mut'ah haji, al-mut'ah saja. Tu beza dia. Adapun Ibnu Ja'far faqala, dia berkata, Syu'bah berkata, Muslim berkata,
saya tidak tahu mut'ah haji ke atau mut'ah nisa yang disebutkan. Yang ini dia keliru di situ, syak di situ. Diriwayatkan daripada Muslim Al-Qurri, dia mendengar Ibn Abbas berkata, Nabi SAW telah ihlal umrah dan sahabat-sahabatnya telah ihlal haji. Nabi SAW tidak halal, tidak membuka ihramnya. Dan begitu juga orang yang telah membawa hadiah dari kalangan sahabatnya pun tak buka juga ihramnya. Dan yang baki lagi, orang-orang lain lagi, mereka itu buka ihram. Talhah bin Ubaidillah termasuk di antara orang yang membawa hadiah. Kerana itu dia tidak membuka ihramnya, yang ini tidak halal. Dengan sanad yang satu lagi ni, dia kata di antara orang yang wakana mimman dia kata di antara orang yang tidak ada bersamanya hadiah ialah Talha bin Ubaidillah dan seorang lagi lelaki yang lain. Mereka berdua membuka ihramnya bahawa jawazil umrah fi ashhuril hajj. Itu panjang tadi. Baiklah, itulah terjemahannya. Ini bab tahallul, yang ini membuka ihram dengan sebab tertahan, yang ini tidak boleh sampai ke Mekah, tak sampai ke sana. Boleh ke tidak buka ihram? Jawabnya boleh. Ihsar itu khilaf, kita sudah bincang dah sebelum pada ni. Ihsar itu dengan musuh sahaja ke ataupun dengan sebab-sebab lain, ada khilaf di sana. Dan harus qiran. Ni bab harus qiran, yang ni harus mengerjakan haji qiran. Boleh juga. Qiran ni pun kita sudah bincang dah, tak perlu diulangi lagi. Dan orang yang melakukan haji qiran, dia hanya melakukan tawaf sekali sahaja, 7 keliling lah, sekali tu je. Dan sa'i sekali sahaja, yang dia 7 kali pergi mari tu, sekali tu saja. Lepas pada tu tidak dah. Ini pun ada khilaf. Dan ini tajuk ini dibuat adalah sesuai dengan mazhab Syafi'i, dan hadis-hadis yang disebutkan di bawah tajuk ni pun sesuai dengan mazhab Syafi'i, menunjukkan orang yang melakukan haji qiran itu hanya melakukan tawaf sekali sahaja. Begitu juga sa'i sekali sahaja. Sekali itu maksudnya 7 keliling lah. Adapun Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya, mereka mengatakan 2 kali kena tawaf orang yang melakukan haji qiran ini, dan 2 kali kena sa'i orang yang melakukan haji qiran. Itu pendapat mereka. Baiklah, Ibnu Umar ni cerita dia keluar pada tahun berlaku fitnah. Fitnah dia panggil. Fitnah iaitu Ibnu Zubair. Cerita ni cerita lama. Ana pun tidak maksud nak panjang ni. Secara ringkas yang sebut. Fitnah apa? Fitnah Ibnu Zubair. Ada beberapa fitnah yang berlaku, fitnah besar, iaitu fitnah itu makna kekacauan lah, berlaku di kalangan umat. Dan dua kekacauan ini berlaku daripada orang yang penting kedudukannya pada pandangan masyarakat Islam pada masa itu dan masa kemudian pun sampai sekarang. Dengan sebab itu sejarah banyaklah dalam sejarah ni perbincangan tentangnya. Yang pertama, orang panggil fitnah di zaman Yazid, iaitu pemberontakan yang dikepalai oleh Sayyidina Husain. Itu peristiwa Karbala ke apa berlaku di situlah. Yang kedua iaitu fitnah Ibnu Zubair. Ibnu Zubair iaitu Abdullah Ibnu Zubair. Kedua-dua ni adalah orang besar. Adapun fitnah-fitnah yang lain yang berlaku sebelum itu dan selepas itu adalah yang dicetuskan oleh orang-orang yang rosak akidahnya, seperti fitnah Khawarij. Banyak kali berlaku. Itu tidak menarik perhatian sangat, tidak menarik perhatian orang sangat, dan tidak ada simpati. Begitu juga main emosi ke apa, tak ada lah orang lain-lain tu. Tapi
dia tetap ada kesan dia yang tersendirilah dalam sejarah Islam, tetap ada semua tu fitnah-fitnah. Ha, ni yang dimaksudkan fitnah ni, fitnah Ibnu Zubair.